Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin mengulas satu tajuk, iaitu Pesta Boikot di dalam bulan Ramadan di Malaysia. Umum mengetahui bahawa kita adalah sebuah negara yang menghadapi banyak boikot. Setakat ini saya kira dah ada 5 boikot. Boikot yang pertama adalah terhadap McDonald dan Starbucks yang terjadi serentak. Yang keduanya adalah boikot tentang isu KK Mart. Dan yang keempatnya adalah isu berkenaan dengan boikot terhadap Petronas. Dan akhir sekali yang baru-baru didengar pula adalah boikot pada satu pasar Ramadan. Saya telah mengatakan bahawa sesiapa yang memanggil boikot ini, ia adalah sesuatu jenayah. Tetapi malangnya pihak berkuasa masih tidak menganggap ia sebagai jenayah. Dan sesungguhnya pihak berkuasa pun tidak boleh mengambil tindakan jika tidak ada undang-undang yang mengatakan ia jenayah. Boikot adalah hak masing-masing. Saya tidak ada penafian terhadap perkara tersebut. Kalau kita sendiri nak boikot sesuatu atas kepercayaan kita, itu tak ada isu, itu adalah hak masing-masing. Tetapi apabila kita memanggil orang semua untuk boikot dengan menggunakan social media dan juga media lain, kenyataan-kenyataan yang tidak ada bukti langsung, hanya cuma ada sedap berkata dan dipanggil untuk boikot, maka itu bagi saya adalah suatu dosa dan juga satu jenayah, kerana ia merosakkan ekonomi pekerja-pekerja dan juga ia merosakkan kepercayaan dan kehormatan antara satu kaum dengan kaum yang lain, antara kaum yang sama pun. Sekarang ni kalau ada Melayu yang kerja McDonald, Starbucks, KK Mart semua akan dipulau ataupun dihardik ataupun dimaki oleh orang-orang Melayu Islam yang kononnya berpuasa bulan Ramadan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu ia seharusnya dijadikan perkara yang tidak baik. Kalau kita teliti, kesemua boikot ini ia kononnya berteraskan Islam. Baik, kita tengok yang boikot dari sudut McDonald dan Starbucks, kononnya ada McDonald dan Starbucks di luar negara entah mana-mana yang membantu Israel kononnya. Itu saya tak pernah tengok, tetapi saya fahamlah mungkin ia terjadi. Dan influencer di dalam social media telah mengajak untuk boikot Starbucks dan McDonald tanpa menghiraukan nasib pekerja-pekerja, tak kira lah yang 90%-nya Melayu, yang berjumlah 20,000 mungkin, tak berkisah sama ada mereka ini akan terencat pendapatan dan juga ada yang kena buang kerja sebab perolehan tidak banyak. Jadi kononnya ia dibuat atas dasar jiwa Islam, jiwa kasihankan kepada Palestin. Saya faham, tetapi macam mana pula yang kita nak rasional orang-orang yang bekerja? Kalau boikot ini hanya terkesan kepada individu-individu tertentu yang kononnya kaya raya, saya pun tak setuju. Sebab di dalam kes Starbucks dan juga McDonald, orang lain yang buat, dan kita di sini tak kiralah ia dimiliki oleh orang Islam ke tak Islam. Dan dalam kes McDonald memang dimiliki oleh orang Islam. Perkara boikot itu bagi saya adalah satu dosa dan juga satu jenayah, dan juga satu perkara yang sepatutnya kita benteras awal-awal lagi. Tetapi malangnya kerajaan mengambil sikap tunggu dan lihat. Entah sampai bila dia nak tunggu dan lihat, saya pun tak tahu. Kes KK Mart pula lain. Kes KK Mart yang panggil boikot, yang mulakannya adalah seorang influencer juga, tanpa usul periksa, tanpa membuat laporan kepada KK Mart punya supervisor, dia terus buat dengan dia punya beratus-ratus ribu pengikut.
Jadi pengikut jahil, influencer pun lagi jahil. Saya pun tak tahulah perkara ini nak dapat pahala ke nak dapat dosa. Kita tak tahu pun sampai sekarang apakah terbukti bahawa KK Mat ini memang menghina Islam. Sebab kes itu masih di dalam mahkamah dan KK Mat tidak mengaku bersalah dan akan melawan tuduhan tersebut. Jadi kita tak tahu. Macam mana yang kita tak tahu, tiba-tiba dah war-war bahawa mereka bersalah, sehingga sekarang ada 2 bom api yang telah dilempar, satu di Bidor dan satu lagi di Kuantan. Kita juga dengar bahawa ada vigilante group atau mob rule, iaitu kumpulan-kumpulan orang-orang Islam yang kononnya pejuang atau pahlawan Islam, yang mengepung orang-orang yang dikatakan menghina Islam. Dan ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan dan sepatutnya sesuatu yang tidak boleh terjadi. Jadi kalau kita anggap bahawa kekasaran seperti mengebom, membakar kereta dan sebagainya itu sebagai satu pahala, saya tak tahu cikgu agama mana dan saya tak tahu agama apa yang orang-orang ini belajar. Saya dah jelaskan dalam YouTube saya bagaimana Rasulullah seorang pengampun, seorang yang cukup toleran, sehingga kan orang yang nak bunuh dia, bunuh pakcik dia pun di dalam peperangan, maka dia masih maafkan. Orang yang cederakan dia, satu bandar budak-budak yang nakal-nakal, pun dimaafkan keseluruhan pekan tersebut. Jadi yang kita ni bertindak di luar sunnah Rasulullah SAW. Walaupun dikatakan menghina Islam, tapi sebagai yang saya kata, itu tidak terbukti. Saya pun sendiri tidak yakin bahawa ada niat penghinaan, dan persoalan bagaimana stalking itu berada di situ, kenapa tidak dicek dekat immigration ataupun import export, dan kenapa ia hanya beberapa keping sahaja atau beberapa pasang sahaja. Jadi ini semua soalan yang kita tak tahu. Jadi kalau 6 bulan selepas ini didapati KK Mat tak bersalah, adakah orang politik yang menyalak-nyalak boykot tu akan minta maaf? Saya yakin dia tak akan minta maaf. Jadi di sini kita ni tak ada malu sebagai orang Islam, tak ada integriti sebagai orang Islam, dan juga tidak ada apa yang dikatakan maruah. Kalau nak kata toleransi itu jauh sekali. Kalau nak kata sifat kasih sayang, compassion tu pun entah ada entah tidak. Walhal dikatakan Islam tu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Jadi Allah pun pengasih dan penyayang, kita pula tersilap sikit, dah nak menyalak-nyalak, dah nak membakar-bakar. Jadi kat mana kita di sini kalau dikatakan orang-orang Islam? Jadi dari sudut boykot Petronas pula yang saya faham, Perkasa ataupun satu NGO telah mengatakan bahawa Petronas ni patut kita boykot selama seminggu. Kerana apa? Kerana dia bagi projek pada orang Cina ataupun orang bukan Melayu. Adakah ini berkaitan dengan Islam? Memanglah, orang Melayu kan Islam. Jadi Islam jugalah dalam bulan Ramadan kita nak panggil boykot Petronas. Dan akhir sekali adalah baru-baru ini yang menjadi agak kelakarnya adalah seorang influencer yang mengatakan barang-barang di sebuah pasar Ramadan tu mahal, sehingga akan burger sampai RM40. Saya kata kalau burger tu datangnya daripada daging Australia, seperti dekat tempat-tempat Fuel Shack dan sebagainya, itu tak mustahil juga. Tetapi apabila diperiksa dan sebagainya, ternyata tidak benar. Dan seperti semua boykot ni, semuanya perkara tidak benar. Bagi saya tidak benar orang-orang McDonald dan Starbucks di Malaysia membantu Israel. Tidak benar bagi saya KK Mat dengan sengaja nak menghina Islam. Tidak benar bahawa Petronas ni tak mengindahkan orang bukan orang Islam, tetapi dia nak bagi pada orang yang boleh membuat kerja dengan bajet yang sebenarnya dan memberi khidmat yang sebaiknya. Bukan sebab nak bagi kepada
orang kaum sendiri, kaum Melayu dan juga orang Islam atas dasar kononnya sayang kepada Tuhan pada bulan Ramadan. Dan akhir sekali kononnya mungkin tak pergi kepada pasar, dia tak sebut boykot, tapi tidak pergi kepada pasar yang Ramadan yang mahal-mahal ni, maka ia adalah suatu benda yang membantu umat Islam jimat duit, dan ini juga berkaitan dengan Islam. Dan siapa yang menjadi mangsa, tuan-tuan? Yang menjadi mangsa, faham saya, dalam semua kes ni adalah orang Islam itu sendiri. Bukan saya suka memilih antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Bagi saya sama saja. Kalau kita menganiaya orang Islam, sama dosanya kalau kita menganiaya orang bukan Islam. Malangnya ramai di antara orang Melayu, dia ingat ada dua. Satu dalam dunia ni orang bukan Islam yang katakan dia buat penganiayaan, lain pula dia kita dengan orang Islam. Itu menjadi satu benda yang berbeza. Itu bukanlah praktis saya dan fahaman saya. Maka di sini saya ingin mengajak tuan-tuan semua merenung beberapa perkara. Yang pertama, saya telah menyebutkan bahawa tidak boleh kita menggunakan perkataan boykot sewenang-wenangnya. Ia satu benda yang cukup bahaya. Itu satu. Yang keduanya, kita tak boleh mewawarkan benda yang kita tak tahu hujung pangkal. Tolonglah, jangan war-warkan kalau kamu baru tahu sejengkal. Kalau baru tahu sejengkal, baru nampak dengan mata kepala, tak tahu apa dia punya sebab musabab sebaliknya, konteks dan sebagainya, janganlah mewarkan ke. Itu menjadi fitnah, itu menjadi menyebar-nyebarkan berita palsu. Bagi saya dosa dan juga salah dari segi undang-undang. Maka itu dan orang-orang ini kalau betul ada satu hari nanti, orang-orang akan menyaman sebab memberi berita palsu, menyebar-nyebarkan. Yang ketiganya pula, yang kita ni yang menerima berita ni, yang kita cepat sangat nak react. Kenapa tak bersabar dulu? Kenapa tak tengok konteks dia dulu? Kenapa tak pergi verify dulu, pastikan? Lepas tu kita pun tengoklah ada niat ke. Kalau ada niat betul-betul untuk menghina tu, kita pun cakap baik-baik. Kita kata tak baiklah macam tu. Jangan pula pergi kepung nak pukul dan sebagainya, atau baling bom. Tak ada agama mana yang buat kerja macam ni. Jadi ada yang mengatakan bahawa tu orang-orang Islam sanggup pergi tembak orang Rusia ke, mana-mana yang IS pergi bunuh dah berapa ratus orang, kanak-kanak, orang tua, wanita dekat konsert dan sebagainya. Itu dia orang boleh buat, maka kita pun menghalalkah perkara itu untuk diri kita nak baling bom, nak kepung-kepung, nak pukul-pukul, dan juga nak bagi ugutan-ugutan di dalam WhatsApp. Ini adalah perkara yang cukup malang terjadi kepada kita di dalam zaman sosial media, yang mana Allah telah memberikan kita kemudahan komunikasi, tapi dosa yang lebih banyak kita dapat. Dosa kita dulu, kita mengumpat-ngumpat, menyumpah-nyumpah orang, itu tak apalah sikit kepada kita, pada beberapa kawan. Bukanlah tak apa, kira berdosa lah sikit, tapi kalau dah berlipat kali ganda dengan sosial media, beratus-ratus ribu viewers, banyak manalah yang kita nak tanggung lagi dosa tersebut. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin bencana lisan pun, kita nak kena transferkan ilmu bencana lisan tu kepada bencana WhatsApp, bencana Instagram, bencana X, bencana social media dan sebagainya. Dan juga bencana politik murahan yang nak dapatkan populariti dengan menganiaya, memangsakan orang-orang lain. Kerana saya pejuang Islam, saya melawan dengan tauke yang kaya. Ya, tauke tu memang kaya, tapi yang pekerja tu tak kaya. Kenapa tak nampak? Saya pun kurang faham. Hati tu, dekat mana hati tu? Katanya ada ahli politik ni orang doktor. Jadi doktor perubatan. Patutnya perubatan ni dia ada belah kasihan yang lebih. Ternyata benda ni tak benar. Doktor pun ada seorang lagi doktor yang tua, yang ada gelaran tun pun lagi kerah hati. Agaknya doktor-doktor
Melayu Islam ni semuanya keras-keras. Tetapi Tun Dr. Ismail, yang tu dia adalah orang yang berlembut. Mungkin tak bolehlah kita samakan, ya. Maka di sini kita akhiri dengan membuat peringatan bahawa hari raya kita ni adalah hari raya yang macam mana, tuan-tuan? Bagi saya hari raya yang gelap, hari raya yang bersedih. Sebab apa? Ramai di antara orang-orang Islam nak raya tak tentu dia ada kerja ke tak ada kerja. Orang KK Mart, orang McDonald, orang Starbucks, orang Petronas, ada juga sekarang orang-orang kerja pasal Ramadan. Jadi raya apa yang kita nak sambut pada tahun 2024 ini? Raya mendabik dada kita ni pejuang Islam, kita ni dah ready nak masuk syurga sebab kita berjuang untuk memelihara nama Allah, memelihara nasib-nasib orang Palestin dan sebagainya. Tetapi kita memangsakan ramai lagi orang-orang yang tak berdosa. Jadi saya cukup sedih bahawa mufti-mufti ataupun ahli-ahli agama tak mengambil topik ini, sebab saya tidak dibenarkan untuk mengatakan benda ini berdosa atau tak berdosa. Cuma saya menganggapkan bahawa ia adalah berdosa dari sudut pengetahuan dan praktis untuk diri saya sendiri. Jadi kalaulah ada pihak-pihak yang mempunyai kredibiliti agama yang tinggi, profesor-profesor Islam dan juga mufti dan juga ustaz, saya minta tolonglah bagi nasihat, tolong kepada rakyat kita yang bergelumang dengan dosa. Saya kira habislah Ramadan dia kalau tidak ada orang bagi nasihat. Mungkin orang yang sepatutnya bagi nasihat tu pun Ramadan dia pun boleh dipersoalkan juga. Jadi itu bagi saya adalah hari raya yang gelap kalau kita tidak memberhentikan dan menyambung balik silaturahim di antara kita orang Islam sesama orang Islam yang kerja kat McDonald, KK Mart, Starbucks, Petronas dan sebagainya. Kita minta maaf, dan juga kita kena minta maaf dengan orang-orang bukan Islam yang bekerja di tempat-tempat yang sama. Maka bagi saya hari raya ini adalah hari raya yang cukup malap, hari raya yang hitam di dalam sejarah negara kita. Dengan itu sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.